أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah kurniakan, yang Allah curahkan kepada kita. Dapat nikmat terus hidup hingga ke saat ini, dapat kita beriman dan beribadah kepada Allah, dan masih lagi Allah pilih kita untuk melalui proses pembinaan diri kita, pembinaan iman dan takwa kita di sepanjang bulan Ramadan ini. Dan rasanya baru lagi kita menyambut bulan Ramadan, tetapi kita telah separuh jalan, sebahagian besar, separuh daripada Ramadan telah berlalu. Malah inilah waktu yang kita sangat-sangat wajar untuk kita buat semakan, untuk kita muhasabah bagaimanakah keadaan diri kita 15 hari yang pertama ini. Kan? Jadi kalau sebelum ni kita telah bincang sikit tentang Ramadan, tentang tujuan Ramadan adalah untuk membangunkan takwa. Pada klip ini saya ingin kongsikan cara bagaimana nak menanam takwa dalam hati kita, insya-Allah. Jadi saya ambil sebahagian besar daripada penerangan ataupun penjelasan ini daripada buku almarhum Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar yang bertajuk Menjadi Hamba yang Muttaqin. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terdapat 4 metod ataupun 4 cara bagaimana kita nak menanam takwa ke dalam hati kita. Metod yang pertama yang dihuraikan oleh Profesor Omar Sulaiman secara yang terperinci dan juga ulama-ulama lain adalah melalui metod mengenal Allah. Kerana tidak mungkin seseorang itu dapat bertakwa kepada Allah SWT melainkan dia mengenali Allah sebagai Rabb dan Ilah dengan sebenar-benar pengenalan, dengan sejelas-jelasnya. Semakin jelas siapakah Allah itu kepada kita, maka semakin tinggilah ataupun semakin teguhlah takwa kita. Semakin kukuhlah takwa itu tertanam dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang agung untuk difahami dan dihayati. Dengan pemahaman dan penghayatan ini akan tumbuh takwa dalam hati kita. Hanya dengan faham dan penghayatan yang benar dan ikhlas, barulah Quran itu sebenarnya berperanan dalam hidup kita, khususnya berperanan untuk menumbuh dan menyuburkan takwa kita pada Allah SWT. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin kita dapat kenal Allah SWT melainkan melalui Al-Quran. Karena Allah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran dan juga melalui penjelasan
yang diberikan oleh kekasihnya Rasulullah SAW. Kata Profesor Umar Sulaiman Al-Ashqar, sesungguhnya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan pengenalan yang begitu jelas. Dia, yakni Allah, adalah Rabb seluruh alam. Dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah juga adalah Al-Malik, yakni penguasa hari pembalasan. Dan dia adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah dan bukan selainnya. Ini adalah ayat-ayat awal di dalam suratul Fatihah. Dalam surah Fatihah sendiri pun Allah telah memperkenalkan diri dia kepada hamba-hambanya. Dan dengan surat Al-Fatihah yang pendek, yang 7 ayat saja, yang mudah untuk anak-anak kita menghafaznya. Allah memperkenalkan diri dia, dan kita hendak memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, malah pada diri kita sendiri, dengan ayat-ayat ini, dengan asma Allah yang paling agung sekali, yang paling penting sekali, yakni Allah Ar-Rabb, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, dan Allah lah ilah yang sebenar-benarnya. Jadi Allah SWT di dalam Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai Rabb yang berkuasa atas segala-galanya. Dan kita perlu merasakan ketinggian kuasa Allah yang tiada tandingannya dan tiada saingannya. Kita kena rasa kagum, rasa ta'ajub terhadap kekuasaan dan kekuatan Allah yang tidak dapat dikalahkan. Perasaan kagum, perasaan mengagungkan, perasaan menyanjung Allah akan melahirkan ketundukan, rasa takut, rasa hinanya diri kita di depan Allah yang maha agung, maha perkasa ini. Dan kita akan hanya merendahkan dan menghina diri kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb dan ilah kita yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi kita tak perlu nak mencari-cari penerangan-penerangan daripada sumber lain untuk membangunkan takwa kita. Malah di surah yang pertama yang disebut sebagai induk Al-Quran, pembukaan Al-Quran, Allah telah menyediakan saripati ataupun dasar-dasar supaya dasar-dasar dan saripati diri Allah yang sebenarnya, sebagaimana yang Allah perkenalkan diri dia, ditanam daripada awal lagi ke dalam diri kita dan juga kepada anak-anak cucu kita, insya-Allah. Jadi cukuplah kita untuk klip yang kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.